علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Amin Nazmi selaku moderator soal jawab fiqh wanita kita pada malam ni. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Amin, apa yang dimaksudkan dengan fiqh wanita? Baik. Fiqh wanita merupakan satu tajuk umum yang ulama kumpul berkaitan dengan fiqh-fiqh yang melibatkan wanita. Fiqh wanita ni mungkin ada orang salah faham. Mereka menganggap fiqh wanita ni hanya kepada masalah darah sahaja. Masalah haid, nifas, istihadah sahaja. Sedangkan di sana fiqh wanita adalah satu perbahasan yang sangat-sangat luas. Fiqh wanita ni perbahasan dia sangat-sangat luas. Dia melibatkan pakaian sebagai contoh, libas. Macam mana pakaian wanita, macam mana yang diharuskan, macam mana yang diharamkan, apa yang perlu jaga dalam pemakaian. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan aurat. Aurat wanita. Masya Allah tabarakallah, ulama hebat terhebat panggil penjagaan ulama terhadap wanita ni, dia ada fiqh wanita. Tapi fiqh lelaki tak ada. Fiqh wanita ada. Kerana begitu teliti, begitu cermat ulama dalam menjaga wanita-wanita Islam. Itu kelebihan wanita yang mana boleh kita katakan sangat-sangat Masya Allah lah, sangat-sangat hebat. Kerana sampai pekat terjadinya satu perbahasan ilmu iaitu fiqhul mar'ah, fiqh wanita. Fiqh lelaki tak ada. Maaf lah kalau orang lelaki tu. Dia termasuk hamba sendiri pun lelaki, hamba minta maaf dengan hamba sendiri dah. Orang lelaki tidak ada perbahasan fiqhul rijal. Mungkin tak pernah dengar lagi lah fiqhul rijal, tapi fiqhul mar'ah ni ada. Sehingga kan para ahli ulama buat mausu'ah, satu ensiklopedia yang begitu banyak. Antara Syekh Abdul Karim Zaidan, beliau menulis satu mausu'ah berkaitan dengan fiqhul mar'ah, membahaskan tentang pelbagai disiplin ilmu, pelbagai hukum yang melibatkan wanita. Masalah pakaian wanita telah kita sebutkan tadi. Masalah aurat wanita, satu perbahasan juga. Masalah wanita berada di rumah macam mana, wanita berada di luar macam mana, wanita bekerjaya macam mana, wanita masuk pilihan raya macam mana, wanita menjadi pemimpin macam mana, wanita menjadi wali. Hatta dalam bab munakahat pun ada perbahasan khusus berkaitan dengan wanita, iaitu adakah wanita ni boleh menjadi wali. Wanita boleh tak jadi wali? Mungkin sahabat-sahabat saya nak tanyakan kepada sahabat-sahabat penonton semua. Siapa tahu boleh tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen, adakah boleh wanita menjadi wali? Kalau yang pernah ikut daurah kitab Ghayatul Afrah bersama dengan saya pada bulan 7 lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, kita ada berbahasa khusus berkaitan dengan benda ni, iaitu adakah wanita boleh menjadi wali. Cuba tulis. Cuba tulis jawapan dia bagi sahabat-sahabat yang tahu. Yang tak tahu boleh tulis tak tahu. Dan kalau tak tahu dan ingin tahu, tulis di ruangan komen saya ingin tahu. Barulah rasa semangat sikit, ada komunikasi dua hala ni tak sukalah kalau saya cakap seorang diri ni. Baik. Jadi nak cerita betapa hebatnya Islam meraihkan wanita sehingga kan ulama-ulama menulis khusus berkaitan dengan fiqhul mar'ah ni. Wanita bermusafir sebagai contoh, ada perbahasan khusus. Apakah hukum wanita bermusafir seorang diri? Apakah hukum wanita bermusafir nak pergi ke Mekah, nak tunaikan haji seorang diri? Ada hukumnya juga. Tu betapa detailnya. Betapa detailnya perbahasan ulama berkaitan dengan wanita. Nak cerita betapa Islam menjaga kehormatan wanita. Islam telah membebaskan wanita daripada kehambaan
wanita Islam telah membebaskan wanita daripada sikap merendah-rendahkan wanita. Itu kehebatan ataupun keagungan yang dibawa oleh Islam. Islam mengangkat darjat, harakat, ketinggian wanita itu sendiri. Jadi pada ketika tersebut, boleh kita katakan bahawasanya fiqhul mar'ah ni satu ilmu berkaitan dengan fiqh yang berkait dengan wanita. Bagaimana, macam sebut tadi lah, macam mana dari sudut auratnya, pakaiannya, musafirnya, dari sudut hubungannya di tempat kerja, auratnya, hubungan bersama dengan dalam keluarga, wanita sebagai seorang anak, wanita sebagai seorang suami, wanita sebagai seorang ibu, wanita sebagai seorang nenek. Wanita adalah madrasah kepada keluarga, tiang seri kepada keluarga. Tiang seri ni maksudnya apa? Sebagai tonggak utama kepada keluarga. Sebab itulah nak cerita betapa hebatnya penjagaan Islam terhadap wanita. Okey, ada orang komen ni. Saya nak tahu. Wanita tidak boleh jadi wali. Okey, masya-Allah. Okey, ada ramai 3 orang lebih okey. Ada yang nak tahu apakah hukum wanita menjadi wali? Okey, pertama, wanita tidak boleh jadi wali. Kerana Nabi SAW sebut, perempuan tidak boleh mengahwinkan perempuan. Perempuan tak boleh mengahwinkan perempuan. Akan tetapi di sana ada masalah terpencil. Perempuan boleh menjadi wali. Asal ni tak boleh. Tapi di sana ada masalah, perempuan boleh menjadi wali. Wali ni maksudnya wali nikah. Dia boleh mengahwinkan anak dia ataupun mengahwinkan orang lain pun boleh. Masalah mana? Sekiranya perempuan tersebut adalah waliul amr. Perempuan tersebut jadi waliul amr, jadi pemimpin, jadi ketua negara, jadi Perdana Menteri. Kalau perempuan menjadi Perdana Menteri, maka beliau boleh mengahwinkan orang lain, termasuklah anak dia, untuk dia boleh mengahwinkan orang lain bukan sebab dia wanita, tetapi atas dasar beliau adalah seorang waliul amr. Jadi kalau orang tanya kita, orang pro boleh jadi wali tak? Tak boleh jadi wali. Tapi ada masalah, dia boleh jadi wali. Iaitu ketika mana? Ketika beliau menjawab jawatan sebagai waliul amr, ketua negara, Perdana Menteri. Pada ketika tersebut boleh untuk mengahwinkan orang lain. Walaupun boleh mengahwinkan orang lain, dia tidak boleh mengahwinkan diri dia sendiri. Dia boleh kahwinkan siapa-siapa saja, rakyat dia. Dia jadi Perdana Menteri. Dia boleh kahwinkan semua rakyat dia, termasuklah anak dia, tetapi dia tidak boleh mengahwinkan diri dia sendiri. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, kata Nabi SAW. Wanita tidak boleh mengahwinkan diri dia sendiri. Jadi dia nak kahwin, dia perlukan kepada wali lain pula. Nampak, masya-Allah, tabarakallah. Jadi itulah yang kita sebut sebagai perbahasan fiqh wanita ni sangat-sangat luas. Cuma bila mana kita kata sangat luas, kita nak ngaji belaka, Allahu akbar, tak ada. Tak ada nak ngaji belaka. Kita ambil sikit panggil perbahasan berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Bila mana kita mengaji sikit-sikit, inilah akan jadi bukit. Kata guru kami Syekh Hisham Kamil hafizahullah taala, innal jabal minal hasa. Sesungguhnya bukit tu daripada batu kecil. Nak jadi bukit yang besar tu berasal daripada batu yang kecil. Jadi sama juga untuk kita memahami fiqhul mar'ah, bermula dengan batu yang kecil, ilmu yang kecil, perbahasan yang kecil terlebih dahulu, kita mulakan dengan kita belajar berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Ini penting ni. Ini penting. Biarlah orang kata kita ustaz haid. Ada pernah gelar ke ni. Ustaz haid. Dia gamuk dia. Ustaz tu erti bahid je. Sebab lain tak erti. Ni satu ungkapan yang tidak keluar daripada mulut penuntut ilmu sepatutnya. Pengungkapan begini ni, penuntut ilmu tak akan keluar ungkapan begini. Melainkan daripada mereka yang menganggap dia penuntut ilmu, tapi hakikatnya dia bukan penuntut ilmu. Orang yang menghargai ilmu, dia tak akan bercakap gini. Jadi hamba hari ni kalau orang gelarkan hamba, Ustaz Hid, hamba rela. Sebab apa? Sebab dengan benda inilah boleh melepaskan fardu ain yang wajib dikenakan kepada diri setiap wanita di atas muka bumi ni. Tugas kita ni besar. Tugas kita besar. Kita bukan setakat nak melepas fardu ain kita. Kita nak melepas fardu ain yang Allah Ta'ala bagi kewajipan kepada semua wanita atas muka bumi ni untuk mengaji. Kita yang tolong lepaskan. Kita yang tolong sampaikan. Sepatutnya kena bangga. Jadi kita yang melepaskan fardu ain orang awam ni, kita patut kena bangga dah. Tu. Baik, jadi
kita ambil daurah berkaitan dengan daurah haid, nifas dan istihadah ni daripada kitab ni. Kitab Sabila Muhtadi ni. Kitab ni kitab besar asalnya. Karangan Syekh Asy'ad Al-Banjari rahimahullah taala. Kita ambil satu bab. Nah, lalu kita cuba buat daurah insya-Allah yang akan kita buat pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi perbahasan haid, nifas dan istihadah ni satu perbahasan yang sangat-sangat penting. Sebab apa penting? Sebab dia berkait dengan ibadat kita. Dia berkait dengan solat kita. Dia berkait dengan puasa kita. Dia berkait dengan hubungan dengan suami. Nah, bagi wanita yang berkeluarga, yang ada suami, berkait dengan hubungan suami. Bila dia boleh bersama dengan suami? Adakah kalaulah darah dah berhenti dah, tapi dia belum mandi wajib, adakah boleh untuk bersama dengan suami pada ketika tersebut? Boleh ataupun tidak? Ni kalau kita rasa, betul juga ni. Boleh ke tak? Jadi tak yakin lagi, tak cerak lagi. Maka inilah peluang untuk kita bersama-sama dalam daurah nanti insya-Allah. Kita akan rungkai secara lebih mendetail. Daurah yang Ana sebut tu tiga lah. Daurah kita ni, kitab ni macam Ana sebut dalam tulisan Facebook tu lah. Lebih 8 kali lah daurah secara cepat, 2 kali secara tafakuh, dan baca sendiri lebih daripada 20 kali. Dia masya-Allah tabarakallah. Biasa buat tu kalau buat daurah tu paling lama 15 jam. Paling lama 15 jam biasa daurah. Baik. Jadi biasa daurah selama 15 jam. Tetapi untuk kali ni, untuk daurah ni kita ambil masa 20 jam insya-Allah untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mendalami secara lebih detail berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Jadi sementara sahabat-sahabat untuk live kita malam ni, kalau sahabat-sahabat ada soalan yang ingin dikemukakan, boleh tujukan di ruangan komen lah. Baik, jadi itu untuk pusingan pertama, saya serahkan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abdullah Hussein atas jawapan yang begitu jitulah, begitu jelas dan mudah untuk kita hadam insya-Allah. Okey, yang pertamanya apa yang saya tertarik pada jawapan Ustaz Abdullah tadi yang kata adalah adakah perempuan boleh menjadi wali? Kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Orang puan ni boleh jadi wali ke tidak? Jadi situ adalah jawapan yang Ustaz Abdullah sudah terangkan tadi. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu apakah yang diharamkan kepada orang haid dan nifas? Soalan yang cukup mudah, tetapi jawapannya saya percaya jawapannya akan menjadi begitu panjang lah. Apakah yang diharamkan kepada orang haid dan nifas? Maksudnya sekiranya orang perempuan mengalami atau datang bulan, orang biasa orang buat, orang ayat adalah datang bulan, apakah perkara yang diharamkan? Apakah benda atau perkara yang boleh diorang buat atau perkara yang boleh diorang buat? Tak boleh buat yang mana satu dan boleh buat yang mana satu. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Abdullah Hussein untuk berikan slot ini untuk berikan jawapan kepada Ustaz. Dijemput dan dipersilakan. Baik, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz Amin di atas soalan. Memang soalan ni panjang lah. Mungkin 2 jam. Nak jawab soalan berkaitan dengan apakah yang diharamkan kepada wanita yang kedatangan haid. Pertama perlu kita jelas, wanita yang kedatangan haid hukumnya adalah sama seperti kedatangan ataupun keluar istihadah. Allah sama. Wanita yang kedatangan haid hukumnya sama seperti wanita yang keluar darah nifas. Bila mana sebut haid, dia sekali dah dengan nifas. Jadi semua hukum yang berkaitan dengan darah haid akan kena kepada wanita yang keluar darah nifas.
Manakala darah istihadah pula berbeza. Darah istihadah ni dia berbeza. Darah istihadah adalah darah yang keluar tetapi ianya bukan haid, ianya bukan nifas. Dia tidak ada takrif yang tetap. Istihadah ni dia tidak ada takrif yang tetap. Adapun darah haid ada takrif dia. Damun jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Itu takrif darah haid. Manakala darah nifas dia ada takrif dia, iaitu damun yakhruju min rahimil mar'ati ba'da faraghi rahimi min alhamdi. Itu takrif darah nifas. Adapun istihadah tidak ada takrif dia. Jadi takrif istihadah ni apa? Kalau kita tanya juga nak takrif istihadah, bukan haid bukan nifas. Itu istihadah. Tu. Baik. Jadi apakah yang diharamkan kepada wanita yang keluar darah haid? Jadi mungkin hamba boleh berkongsi di skrin Ana lah, insya-Allah. Sekejap Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Semua orang nampak ke skrin ni? Okey, kalau nampak boleh komen komen nampak. Ada soalan audien ke? Kalau ada soalan audien boleh tulis dengan komen. Nanti moderator akan tanyakan pada pusingan kedua nanti insya-Allah. Baik. Perkara yang diharamkan kepada orang yang haid ada banyaklah. Antaranya adalah membaca Al-Quran. Kita tulis satu. Baik, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diharamkan kepada orang haid dan juga nifas. Diharamkan kepada orang haid dan juga nifas. Baik. Membaca yang macam mana diharamkan? Kalau contoh dia ni seorang hafizah, dia nak jaga bacaan Quran dia nak tasmik bacaan Quran dia, ataupun dia ni seorang pelajar, dia nak syafawi, ujian syafawi, ujian lisan, terpaksa membaca Al-Quran. Takkan dia nak bagi alasan, maaflah doktor, saya hari ni uzur, tak boleh baca Quran. Okey, terima kasih. Sebab awak uzur, saya pun uzur, tak dapat bagi markah kat awak. Itulah jawapan pemeriksa nanti kan. Jadi macam mana pada ketika tersebut, adakah boleh untuk mereka membaca Al-Quran? Ini persoalan yang sangat-sangat famous. Sangat ramai orang tanya deh. Sehingga kalau ingat di Mesir dulu bila mana kita buat daurah apa semua, kalau kumpul soalan-soalan ketah tu, boleh cukup satu plastik beg. Satu plastik beg soalan-soalan saja. Kita ramai yang bertanya. Baik. Jadi membaca Al-Quran yang diharamkan adalah, perhati, yang ramai sangat orang tanya ni. Yang diharamkan membaca Al-Quran dengan syarat yang pertama, syarat pertama adalah dengan niat membaca ataupun tilawah. Dengan niat membaca ataupun dengan niat tilawatul Quran, maka barulah diharamkan. Jika dia membaca Al-Quran, membaca lafaz Al-Quran, tetapi dengan niat yang lain. Ingat dengan niat yang lain. Contoh niat yang lain apa? Contoh dia niatkan sebagai zikir. Dia niatkan sebagai kisah. Kisah. Dalam Quran kan banyak kisah-kisah kan? Kisah Zulkarnain, kisah Nabi Khidir dan sebagainya. Dia niatkan sebagai kisah. Ataupun dia niatkan sebagai mau'izah, peringatan. Dia niatkan sebagai peringatan. Ataupun dia niatkan sebagai perlindungan, tahassun. Dia niatkan sebagai perlindungan, tahassun, maka pada ketika tersebut tidak diharamkan untuk dia membaca Al-Quran. Tidak diharamkan untuk dia membaca Al-Quran.
Bahkan kata Khatib Syarbini, Al-Imam Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Mughni Muhtaj, beliau sebut bal afta syaikhi annahu law qara'al Qur'ana jami'ahu jaza. Ha tu. Anda ingat lagi dia punya teks dia tu. Ni, kitab pun ada ni. Ha. Kitab Mughni Muhtaj Mughni Muhtaj jilid pertama. Kata Al-Imam Khatib Syarbini dalam kitab beliau ni muka surat 121 cetakan Darul Ma'rifah. Beliau sebut bal afta syaikhi bi annahu law qara'al Qur'ana jami'ahu la bi qasdil Qur'an jaza. Ha tu sama macam ayat yang sebut ni kan. Bahkan memfatwa oleh guru aku, guru Imam Khatib Syarbini, beliau sebut bi annahu law qara'al Qur'an, sekiranya seorang itu membaca Al-Quran jami'ahu, semua Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juzuk baca Quran, la biqasdil Quran, tetapi dia baca tu bukan dengan qasad Al-Quran. Bukan dengan qasad Quran. Pada ketika tersebut jaza, diharuskan. Nampak Jadi yang dimaksudkan haram membaca Al-Fatihah, membaca Quran ketika haid adalah haram yang macam mana? Sekiranya niat membaca Al-Quran, niat tilawatul Quran, barulah diharamkan. Kalau niat bukan tilawatul Quran, maka tidak diharamkan. Okey, baik, boleh. Itu yang pertama dah. Baik, yang kedua. Yang kedua, haram tu, yang kedua, haram membaca Al-Quran sekiranya berlafaz. Sekiranya berlafaz. Jika tidak berlafaz, maka tidak haram membaca Al-Quran. Ingat molek ni. Ingat molek. Sebab mungkin ramai tanya ni, saya nak ngulang Quran macam mana? Boleh tak saya ngulang Quran dalam hati? Boleh tak saya ngulang Quran dalam keadaan hanya menggerakkan bibir mulut saja, tidak baca tapi menggerakkan bibir mulut saja? Ulama kata ataupun bahasa Arabnya kata suara hams. Hams. Hams ni maksudnya dia gerak bibir mulut. Dia tidak bunyi satu-satu perkataan tu, tapi dia hanya menggerakkan bibir mulut saja. Boleh ke tak? Haram ke tidak? Jadi jawapannya tidak haram. Yang haram sekiranya berlafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlafaz barulah haram. Sekiranya tidak berlafaz, jika tidak berlafaz, maka tidak haram. Kalau tidak berlafaz, maka tidak haram membaca Al-Quran pada ketika tersebut. Dibaca Quran dalam hati je. Duk agapo tu orang tanya. Dah ambo duk mulai Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi jika tidak berlafaz maka tidak haram. Jika tidak berlafaz maka tidak haram. Jadi dua syarat ni, sekiranya cukup dua syarat ni barulah jadi haram. Apa yang dua syarat tu? Yang pertama, jika niat membaca Al-Quran ataupun niat sebagai tilawatul Quran, haram. Jika berlafaz, haram juga. Kalau dia berlafaz tapi tidak niat sebagai tilawah, tidak haram. Niat tilawah tapi tidak berlafaz, tidak haram. Kalau orang bisu macam mana? Orang bisu dia tidak boleh berkata-kata, tak boleh keluar suara. Dia buat suara, dia buat bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu menggambarkan ayat Quran. Maka pada ketika sebut dalam Mughni Muhtaj ada sebut masalah ni. Bagi orang bisu, sekiranya dia menggunakan isyarat Al-Quran, isyarat yang menggambarkan itulah ayat Quran, maka diharamkan juga jika dia niat membaca Al-Quran. Tu masya-Allah. Jika dia niat membaca Al-Quran, niat tilawah tapi dengan isyarat dia, nak buat isyarat, tak belajar lagi bahasa orang bisu ni, bahasa isyarat ni, jadi diharamkan juga. Tapi kalau dia buat isyarat dia, niat sebagai kisah, niat sebagai zikir, niat sebagai mauizah peringatan, niat sebagai perlindungan, maka tidak diharamkan pada ketika tersebut. Boleh? Orang tanya soalan, Ustaz, macam mana kalau dia niat tilawah, dalam masa yang sama dia niat zikir juga, dia niat dua. Dia niat tilawah, dia niat nak baca Quran, dalam masa sama dia niat sebagai perlindungan, naik kereta tak? Subhanallazi sakharana haza wa ma kunna lahu muqrinin, contoh baca contoh. Jadi pada ketika tersebut adakah boleh untuk dia membaca?
Jadi pada kita sebut hukumnya adalah haram. Sekiranya dia niat combo. Niat baca tilawah dengan niat zikir ataupun tilawah dengan kisah, haram juga hukumnya. Kalau niat zikir dengan kisah boleh. Zikir dengan mauizah boleh. Kisah dengan mauizah, kisah perlindungan, semuanya boleh. Asalkan jangan ada sikit pun niat membaca Al-Quran ataupun niat tilawah. Itu syarat dia dah. Okey, soalan seterusnya. Kalau dia tak niat langsung. Ni. Kalau dia tak niat langsung, pakai baca gitu ya. Sambil-sambil betul-betul dok menghirup udara segar, melihat keindahan alam, betapa hebatnya ciptaan Allah Taala, baca Al-Quran. Tak ingatlah saya ni ada sedang uzur sekarang ni. Apa hukum saya baca ketika sebut hukumnya tidak haram kata ulama. Jika dia tak niat apa-apa, maka tidak haram. Okey, boleh. Ni baru satu ni. Ni baru satu perkara yang diharamkan bagi orang yang kedatangan haid. Ada banyak lagi dah. Ada banyak lagi. Semua benda yang dia haramkan bagi orang yang berada kecil dan juga orang yang berada besar, haram semuanya ke atas orang yang haid. Cuma ada peringatan sikit dah. Peringatan. Semua benda ni, semua benda yang diharamkan itu semuanya adalah semua yang diharamkan itu akan jadi haram melainkan setelah dia mandi. Nak pergi Quran kena mandi dulu. Nak mandi nak baca Quran kena mandi dulu. Semua benda yang diharamkan kepada orang ini diharamkan melainkan setelah dia mandi. Lepas mandi diharamkan jika dia belum mandi. Selepas putus darah, selepas mandi barulah jadi halal. Melainkan dua perkara saja. Dua perkara yang tidak haram, tidak haram dilakukan sebelum dia mandi. Baca Quran haram, lepas mandi baru halal. Sentuh mushaf haram, lepas mandi baru boleh. Mandi wajib lah maksudnya. Apa lagi? Masuk masjid haram. Lepas mandi baru boleh. Solat haram, lepas mandi baru boleh. Tapi ada dua perkara yang kalau dia tak mandi sudah halal dah. Asalkan putus darah. Darah berhenti, tak mandi lagi, dua perkara ni boleh buat. Apa dua perkara tu? Okey, perhati. Yang pertama, talak. Ni pun ada dalam kitab ni. Dalam kitab kita ni. Haid Nifas Istiadah daripada kitab Sabilah Muhtadin. Kitab ni kitab alih tulisan oleh Al-Fadhil Ustaz Safwan Sabri dan juga saya sendiri lah. Dan kitab ni insya-Allah kita akan gunakan untuk daurah kita pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, jadi yang pertama tolak. Tolak ni diharamkan ketika keluar darah. Bila mana darah berhenti, walaupun tak mandi lagi, harus tolak. Siapa yang harus tolak ni? Suamilah. Suamilah yang harus tolak isteri. Bukannya isteri kena tolak suami. Kalau isteri tolak suami, hari-hari dia tolak suami dia dah. Suruh beli gula, beli susu, beli ikan. Beli ikan saja, tak beli gula dengan susu. Bahasa tak lelaki aku tolakmu. Dah. Rupanya tak boleh, dia emosi. Dia emosi. Jadi mujurlah taklah bagi kuasa tolak ni kepada suami. Jadi tolak, bila mana isteri sudah berhenti darah haid, tolak yang asalnya haram sudah jadi halal dah. Walaupun isteri belum mandi wajib lagi. Sudah jadi halal, tidak haram untuk tolak isteri pada ketika tersebut. Kenapa tidak haram? Kerana illah pengharamannya sudah diangkat. Bila mana hilang illah, maka hilanglah hukum. Hilang dah illah pengharaman, maka hukum haram pun hilang. Jadi tidak haram tolak isteri yang sudah berhenti darah walaupun isteri belum lagi mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang tidak haram sebelum daripada mandi? Itu puasa. Jadi orang yang kedatangan haid, tiba-tiba darah dia berhenti. 5 minit sebelum subuh darah berhenti. Sudah darah berhenti ni. Mujur dah makan dah sekali tadi. Jadi pada ketika tu dia tak wajib untuk mandi wajib. Untuk berpuasa ni dia tak wajib untuk mandi wajib. Bila mana masuk waktu subuh, dia boleh berpuasa seperti biasa. Dia tak mandi wajib, puasanya sah sahaja.
Nah, hatta kalau dia tak mandi wajib sampai berbuka puasa sekalipun, puasanya sah, tapi dia berdosa. Mana sah berdosa? Dia puasa dia sah, tetapi dia berdosa kerana meninggalkan solat. Dia tak mandi nak solat macam mana? Jadi pada ketika sebut sah puasanya, tetapi kalau dia tak semaya, dosa sebab meninggalkan solat. Jadi itulah beberapa perkongsian saya tentang soalan kedua daripada moderator, iaitu apakah yang diharamkan kepada perempuan yang kedatangan haid. Jadi serah kembali kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hussein di atas pencerahan berkaitan dengan soalannya, apa yang boleh orang yang didatangi haid, apa yang boleh diorang buat. Okey. Apa yang haram? Haram. Apa yang diorang boleh buat lah. Okey. Ilalah tu okey. Okey. Okey, seterusnya saya akan, sebelum saya bergerak atau saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Suka saya ingin ceritakan sedikit berkaitan dengan daurah yang akan kita orang buat nanti di bawah anjuran Darul Fatih, iaitu daurah fiqh wanita, haid, nifas dan istihadah. Yang mana daurah ni akan dikendalikan sendiri atau ada dikendalikan sendiri oleh Ustaz Abdullah Hussein. Dan suka saya untuk kongsikan dekat sini adalah saya ingin kongsikan 5 kelebihan kitab. Yang mana kitab yang Ustaz Abdullah Hussein pegang tadi yang warna merah, itu adalah kitab yang akan didaurahkan nanti. Okey, yang pertama adalah kelebihan kitab ini adalah yang pertama dilengkapi dengan gambar rajah bagi masalah yang rumit. Sebelum saya pergi, sebelum tu kitab ini adalah kitab daripada kitab Jawi, betul Ustaz Abdullah? Ya, betul. Betul. Iaitu nama kitab Sabilal Muhtadin. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh beli kitab Jawi ini. Dan apa yang unik pada daurah kita ini adalah kitab ini adalah yang berbentuk rumi. Satu lagi, kitab ini adalah berbentuk rumi. Jadi Ustaz Abdullah bersama dengan Ustaz Safwan Sabri berganding bahu ataupun bersama-sama melengkapkan kitab ini dengan mengalih tulisan daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Itulah yang saya suka dekat dengan kitab ini. Alright. Yang pertama adalah seperti saya beritahu tadi, dilengkapi dengan gambar rajah bagi masalah yang Rumi. Saya tak nafikan dalam kitab Jawi, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan kitab Jawi ni, kalau dia orang apa panggil ustaz ataupun penulis kitab Jawi, apabila dia orang start tulis kitab daripada awal kitab sehingga habis kitab, tidak ada senggan lah biasanya macam tu. Dan tidak ada gambar rajah. Biasanya tak ada gambar rajah, biasanya tulisan semata-mata. Tapi dengan alih tulisan ni bukan alih tulisan semata-mata, tetapi kitab ini juga akan menerangkan gambar rajah bagi setengah masalah-masalah yang rumit yang berada di dalam kitab. Okey, itu kelebihan yang pertama dalam kitab ini. Yang kedua, kelebihan yang kedua ada pada kitab ini adalah huraian dan syarahan kepada perkataan dan ibarat yang sukar. Seperti tuan-tuan dan puan-puan maklum, kalau biasa dengan kitab Jawi ni, ada sesetengah ibarat ataupun perkataan yang pengarang tulis, tetapi kalau orang ramai baca tak tahu, tak sampai maksudnya. Jadi kat sini juga pengarang kitab ni juga telah mengurai dan mensyarahkan sedikit berkaitan dengan ibarat-ibarat yang ada dalam kitab ini. Alright. Yang ketiga adalah kelebihan kitab yang ketiga adalah dikekalkan ibarat asal untuk menjaga keaslian ibarat. Yang satu lagi. Yang ini yang bagi saya yang unik bagi kitab inilah. Sebabnya kalau kita tengok dalam alih tulisan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan atau mengetahui pada masalah ini, pada masalah alih tulisan Jawi, ramai je orang yang buat, tetapi sesetengah orang dia
dia sudah dah tukar ibarat tersebut. Jadi dia dia tukarlah sedikit ibarat untuk memudahkan orang ramai. Tetapi bagi sesetengah orang yang suka dengan kitab Jawi, dia orang lebih suka dengan ibarat yang asal. Sebabnya dalam kitab Jawi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan atau orang dah bagi tahu, ibarat kitab Jawi ni bahasa Arabnya dia ada lugah dia. Maksudnya dia ada, kalau fa'il dia ada fi'il dia, ada isim. Dalam penulisan ulama terdahulu, dia orang lengkapkan ibarat tersebut menggunakan kitab Jawi. Alright. Yang keempat, kelebihan kitab ini adalah susunan yang memudahkan pembaca. Penulis kitab ni sudah menyusun kitab ni supaya memudahkan pembaca. Alright. Yang kelima adalah alih tulisan bersama Al-Fadhil Ustaz Safwan Sabri, itu guru pondok Tunjung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu berkaitan dengan pondok Tunjung yang berada di Kelantan, jadi alih tulisan juga ini adalah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safwan Sabri. Itulah sedikit yang ingin saya terangkan berkaitan dengan kelebihan kitab yang kita akan didarahkan nanti. Right. Okey, Ustaz Abdullah, sebelum saya pergi kepada mengutarakan soalan kepada Ustaz Abdullah, suka saya ingin meminta kerjasama daripada penonton kita untuk like dan share sekali lagi supaya orang ramai tahu berkaitan dengan soal jawab kita pada malam ini. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang terakhirlah bagi moderator. Nanti kita akan pergi kepada slot yang kedua, itu soalan daripada penonton. Soalan ketiga adalah, kenapa perlu qada solat zuhur jika darah berhenti pada waktu puasa? Kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang orang tak tahulah. Orang perempuan sendiri tidak tahu. Kenapa perlu qada solat zuhur? Sedangkan saya berhenti darah pada waktu asar. Kenapa? Kalau macam saya solat asar sajalah. Okey. Persoalan itu menjadi tanda tanya bagi sesetengah wanita. Biasalah kalau manusia ni, dia ada satu sifat yang dipanggil curious. Saya pun tak tahu, tapi curious. Sifat yang ingin tahu. Kenapa? Tapi biasanya orang ramai pun akan ingin tahu kenapa. Alright. Kenapa itu saya serahkan kepada Ustaz Abdul Khairi untuk menjawab. Falyatafaddal mashkur. Okey, terima kasih kepada saudara Ustaz Amin Najmi. Jadi kalau Ustaz Amin curious nak tahu, saya pun rasa curious nak kenal Ustaz Amin, boleh ke? Okey, baik. Merujuk kepada soalan yang dikemukakan, kenapa bila mana darah berhenti pada waktu asar, maka solat waktu zuhur tu perlu diqada juga. Bukan setakat asar deh. Isyak pun sama juga. Sekiranya darah berhenti pada waktu isyak, tak kira lah 10 minit lepas isyak ataupun 10 minit lagi nak subuh. 10 minit lagi nak subuh, darah berhenti. Maka solat maghrib perlu diqada kembali. Perlu diqada juga. Sebagaimana dia kena Ma'alih, bukan 10 minit, contoh 10 minit 10 minit ataupun 15 minit. 15 minit sebelum subuh darah berhenti, maka pada ketika tersebut kena qada solat isyak, kena buat solat isyak dan juga kena qada juga solat maghrib. Kenapa? Persoalannya why? The big why that bring us to this curiosity. Boleh ke Ustaz Amin? Okey, baik. Ulama sebut kenapa perlu diqada adalah kerana solat keduanya itu adalah solat yang boleh dijamakkan. Solat zuhur boleh jamak dengan solat asar. Betul tak? Solat maghrib boleh dijamakkan dengan solat isyak. Jadi bagi solat yang boleh dijamakkan ni, maka bila mana darah berhenti pada waktu yang kedua, maka waktu pertama pun kena qada juga. Waktu pertama pun kena qada juga. Kalau darah berhenti pada waktu maghrib, perlu tak dia solat qada asar?
Tak perlu. Sebab apa? Sebab maghrib dengan asar bukannya pasangan jamak. Dia bukan pasangan dia, bukan couple dia. Yang pasangan bagi maghrib adalah isyak. Pasangan bagi asar adalah zuhur. Jadi darah berhenti pada waktu maghrib, tidak perlu qada solat asar. Berbeza kalau darah berhenti pada waktu isyak, maka kena qada juga maghrib. Sama juga kalau darah berhenti pada waktu asar, kena qada solat zuhur. Yang ni mungkin ramai orang tak perasan dah. Bahkan tak tahu pun kena qada waktu sebelum dia tu. Jadi ni antara peringatan lah, peringatan mesra. Peringatan mesra bukan ancaman deh, tapi peringatan. Mungkin ada, dalam kalangan kita ni mungkin ada yang baru tahu ataupun dah tahu dah, cuma lama-lama tu ingat-ingat, oh malam ni kita dapat ingatkan kembali wanita yang mana berhenti darahnya pada waktu asar, maka zuhur perlu diqada. Begitu juga wanita yang mana berhenti darahnya pada waktu isyak, maka maghrib, solat maghribnya perlu diqada. Tu insya-Allah. Jadi itu saja. Serah kembali kepada moderator. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Abdullah kerana memberikan satu jawapan yang cukup ringkas tapi cukup mudah untuk difahami, insya-Allah. Sebelum saya serahkan kepada sebelum saya bergerak kepada slot yang seterusnya, iaitu soalan daripada penonton. Sekiranya penonton mempunyai persoalan, boleh tunjukkan ataupun boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan memilih komen tersebut. Sebelum saya pergi kepada persoalan daripada penonton, suka saya ingin terangkan atau ingin berkongsi yang berkaitan dengan kelebihan daurah. Sekali lagi saya ingin kongsikan berkaitan dengan kelebihan daurah. Pada kelebihan daurah yang kita orang akan anjurkan ini, kita orang akan ada 9 kelebihan daurah. 9 kelebihan. Kelebihan yang pertama, menghuraikan fik wanita secara terinci dan tuntas berdasarkan kitab ulama muktabar. Berdasarkan kitab Sabila tadi tu, itu adalah satu kitab yang cukup bermanfaat dan cukup bernilai bagi penuntut ilmu. Okey, yang kedua, merukai permasalahan haid, nifas dan istihadah yang sering berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang termasuk diri saya sendiri. Saya pun dulu tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan haid, nifas dan istihadah? Bilakah masa haid? Adakah semua darah yang keluar itu adalah haid? Dan kalaulah darah tak keluar, macam mana? Saya pun tertanya, apakah masalah ni? Sedangkan bagi saya lah, selaku moderator sendiri, saya orang lelaki kan. Bagi saya kata, buat apa yang saya perlu belajar benda ni? Contoh, saya lelaki je. Tapi apabila kita ingin masuk pada alam perkahwinan, jadi hukum untuk belajar perkara ini adalah menjadi wajib. Okay, betul Ustaz? Betul ke? Ya, betul-betul. Okay. Yang ketiga adalah percuma PDF kita ada tulisan Ustaz Abdullah Hussein yang bernilai RM10. Right. Ini adalah kitab PDF kita lah. Maksudnya dalam daurah nanti kita akan berikan satu PDF dan terserah kepada tuan-puan sekiranya ingin step kitab tersebut, tidak ada masalah. Betul Ustaz? Ya. Okey. Yang keempat adalah percuma PDF dobit kitab sebelum tadi bab haid, nifas dan istihadah. Pada daurah ini juga yang menjadi panggil yang satu keistimewaan bagi daurah ni, kita orang akan bagi satu PDF dobit. Kalau orang yang biasa dengan kitab-kitab Jawi ni, dia orang sudah familiar dengan dobit-dobit. Dobit ini asal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu kaki, betul Ustaz? Kaki. Ya, betul, kaki. Jadi dobit-dobit ini adalah kalau nak tahu nilai bagi dobit ini adalah satu nilai yang besar. Sebabnya dalam dobit ini adalah boleh menjelaskan kepada kita berkaitan dengan ibarat-ibarat yang ada dalam kitab. Biasanya kalau dobit ni nak bolehkan satu dobit yang penuh cukup susah dan cukup payahlah.
Kerana nak boleh satu topik yang betul-betul betul-betul komplit, betul-betul penuh, memerlukan satu uh, satu pengorbanan masa dan tenaga lah, nak topik satu-satu. Okey, yang kelima adalah sanad kitab yang bersama dengan Syekh Al-Syed Al-Banjari akan diberikan pada akhir daurah. Ini juga akan diberikan kepada peserta pada akhir daurah. Yang keenam adalah peserta juga akan mendapat CG daurah bersama kita. Kita orang lepas daripada daurah ni tamat, jadi kita orang akan bagi CG daurah, CG penyertaan daurah ini kepada peserta. Jadi CG ini akan mendapat peserta daurah dalam akaun masing-masing. Yang ketujuh adalah support group. Anda diberikan peluang untuk bertanya soalan berkaitan pengajian atau soalan hukum agama dalam grup. Nanti kita orang lepas pada pendaftaran, kita orang akan masukkan dalam satu grup berkaitan dengan daurah ini. Yang keempat adalah rakaman penuh daurah disediakan. Sekiranya tidak ada masa ke sibuk dengan perkara lain, boleh tonton rakaman pada platform kami, itu darulfatih.com. Yang ke-9 adalah sesuai untuk wanita dan lelaki. Alright. Saya minta maaf sekiranya saya mengambil masa yang sangat lama. Okey, kita pergi kepada soalan daripada penonton. Ada soalan daripada Ibnu Ghazali. Ustaz, apakah hukum wanita bermusafir melebihi 2 marhalah secara bersendirian atau bersama ibu atau adik-beradik wanita? Okey. Jelas ke? Jelas. Sana hukum wanita Apakah bermusafir. hukum wanita bermusafir melebihi 2 marhalah secara bersendirian? Yang pertama secara bersendirian atau bersama ibu atau adik-beradik wanita. Yang pertama bersama bersendirian, yang kedua adalah bersama ibu atau adik-beradik wanita. Baik. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Siapa dia? Ibnu Ghazali. Ya, betul. Masya-Allah. Baik, hukum wanita bermusafir seorang diri, di sana ada perbahasan berkaitan dengan perkara ini, dan pandangan jumhur ulama mengatakan tidak diharuskan untuk musafir seorang diri. Tidak diharuskan. Maksudnya tak boleh lah untuk dia bermusafir seorang diri. Kalau musafir pendek, tak ada isu dekat-dekat ni. Yang mana dia yakini selamat apa semua, tak ada masalah. Tapi musafir 2 marhalah ke atas, yang mana mungkin keselamatannya diganggu gugat. Mungkin itu diharamkanlah dan tidak diharuskan. Dan dia tidak diharuskan. Ini diharamkanlah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, diharuskan tetapi dengan qaid. Dengan syarat perjalanan tersebut boleh dipastikan selamat. Contoh dia bermusafir naik bas. Ada kawan dia sekali ataupun ada teman sekali dengan bas dia tu. Mungkin ramai-ramai tu, beramai-ramai lah, mungkin tak ada orang dia kenal, tapi ada orang-orang bersama dengan dia dalam musafir. Ada pemandu bas ataupun dia naik flight. Flight ni biasa lebih selamat lagi lah. Maksudnya ahli keluarga dia hantar ke lapangan terbang, naik flight, biasanya tak ada orang yang merompok atas flight tu. Ada orang curi mungkinlah, tarik-tarik gitu, tapi dia suruh merompok, meragut kehormatan dan sebagainya tu jangan berlaku, tak pernah berlaku lagi lah atas flight tu. Jadi pada ketika tersebut, jika dipastikan keselamatan dia, maka diharuskan. Diharuskan. Jadi itu adalah dua pandangan ulama. Yang pertama jumhur ulama kata haram. Pandangan kedua, ini antara pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Antaranya Imam Nawawi kata diharuskan dengan syarat dipastikan bahawasanya perjalanan tersebut selamat. Itu bagi wanita. Adapun bagi lelaki, apakah hukum lelaki bermusafir seorang diri? Hukum lelaki bermusafir seorang diri pula apa? Jadi hukum lelaki bermusafir seorang diri adalah makruh hukum dia. Hukumnya adalah makruh. Bagi wanita pecah dua. Ada kata haram, ada kata harus. Harus dengan syarat. Dengan syarat perjalanan tersebut dipastikan selamat. Boleh. Itu. Jadi itu secara tuntasnya jawapan kepada persoalan yang dikemukakan.
serah kembali kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Abdullah. Sebelum saya pergi kepada soalan yang seterusnya, ingin saya memberitahu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada ingin bertanyakan soalan berkaitan dengan fik wanita atau apa-apa persoalan atau apa-apa persoalan, boleh sekali lagi tulis di ruangan komen, insya-Allah. Dan buat okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya daripada penonton. Saudak. Kenapa nama dia macam tu? Okey. Nama apa? Madhab tu Saudak. Oh, Okey. masya-Allah. Insya-Allah. Ustaz nak tanya, kalau saya datang bulan pada satu hari bulan, lepas pada tu pada hari ke-8 dah berhenti. Lepas tu saya pun solatlah kan? Dia kata tanya gitu. Lepas pada tu darah datang kembali pada hari 12 ke-12. Okey. Saya perlu solat ke tak perlu solat Ustaz? Macam tu soalannya. Jelas tak? Jangan satu hari bulan datang, kemudian Lepas tu berhenti pada hari ke-8. hari ke-8 berhenti, okey. Lepas pada tu darah tersebut datang kembali pada hari yang ke-12. Okey, datang balik hari ke-12. Alright. Jadi dia Boleh tanya, ke saya buat share screen? boleh. Persilakan. Okey, sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mesti nak share screen sekejap. Saya share screen ni sebab saya rasa penerangan yang paling mudah untuk difahami dalam waktu sekarang ni mengaji guna ni adalah dengan melihat kepada skrin lah. Baik, beliau kata darah beliau datang daripada kita buat neping darah keluar pada hari pertama sampai hari ke-7 dan hari ke-8 darah berhenti. Ni darah keluar. Hari ke-8 ni darah berhenti. Kemudian pada hari ke-12 tadi? 12. Pada hari ke-12 darah keluar balik. Betul, darah keluar balik. Darah keluar balik. Persoalannya, apa yang perlu dia buat pada hari ke-12 ni? Dia was-was, nak solat ke tak nak solat? Nak mandi ke tak nak mandi? Darah keluar ni. Baik. Sebelum kita menjawab soalan ni, kita perlu selesaikan beberapa prinsip dalam ilmu ni. Dalam ilmu haid, nifas dan istihadah ni. Prinsip pertama, kita kena tahu sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid. Jadi, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Yang kedua, sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Kita tak nak terai yang ni secara panjang. Cuma nak terai, kena ingat yang ni. 15 hari 15 malam, itulah sebanyak-banyak haid. Sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Baik. Jadi, bila mana kita tahu sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar pada hari ke-12 ada possibility untuk jadi darah haid. Ada possibility untuk jadi darah haid. Maka pada ketika tersebut, kalau darah keluar pada hari ke-12 ni, apa yang perlu dia buat? Jawapannya adalah haram solat. Haram solat. Haram puasa. Haram puasa. Haram semua benda yang diharamkan kepada mereka yang keluar darah haid. Pada hari ke-12 tu jangan sembahyang lagi. Jangan solat lagi. Sebab apa? Sebab boleh jadi darah yang pada hari ke-12 ini adalah darah haid. Boleh jadi darah haid. Jadi tak boleh solat lagi, tak boleh puasa. Kalau bulan Ramadan lah, tak boleh nak bersama dengan suami. Dan semualah benda-benda yang diharamkan kepada wanita haid diharamkan kepada dia. Itu baik, boleh. Baik. Macam mana pula sekiranya darah ni berhenti pada hari ke-15?
Contoh kan orang tanya pula, kalau darah ni berhenti pada hari ke-15, macam mana? Darah berhenti pada hari ke-14, macam mana? Darah berhenti pada hari ke-13, macam mana? Nampak tak? Jadi kalau darah berhenti pada hari ke-13, 14 dan juga 15, maka semuanya ini adalah semua ni 15 hari ni ataupun 14 hari, 13 hari ikutlah. Semuanya adalah haid. Haid semuanya. Tu sekiranya darah berhenti pada waktu tu. Sekiranya darah berhenti pada hari ke-15 dan ke bawah. Baik. Sekiranya darah tak berhenti. Contoh yang kedua ni kita ambil. Masalah kedua ni. Okey. Masalah darah tak berhenti. Okey. Sekejap Okey. Darah tak berhenti. Hari ke-16. 17. 18. Baru berhenti darah. Nampak? Jadi darah ni lebih sampailah hari ke-16, 17, 18 ni. Lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kita tahu dah sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Tiba-tiba darah yang keluar ni, darah kedua yang keluar ni, darah yang kali kedua keluar ni, lebih 15 hari 15 malam. Iaitu darah berhenti pada hari ke-16, 17 dan 18. Maka kita tahulah bahawasanya semua ni, darah yang keluar pada kali kedua ni, ini adalah darah, namanya darah istihadah. Darah istihadah. Jadi tadi hari ke-12 kita tak semaya. Sebab mana tahu dia nak berhenti hari ke-18. Hari ke-13 pun sama juga. Kita tak semaya hari ke-13 sebab kemungkinan darah berhenti pada hari ke-15. Hari ke-14 kita tak semaya juga. Hari ke-15 tak semaya juga. Tiba-tiba darah lebih. Allah, rupanya tak berhenti lagi hari ke-15. Hari ke-16 keluar lagi. Maka kita tahu bahawasanya darah yang keluar pada hari ke-12 itulah darah istihadah. Maka bila mana berlaku istihadah, maka dia kena qada balik solat yang ditinggalkan tadi. Solat yang ditinggalkan pada hari 12, 13, 14 dan juga 15, dia kena qada balik. Sebab apa boleh qada? Sebab jelas dah. Sudah jelas kepadanya bahawa darah tersebut adalah darah istihadah. Boleh? Tu. Jadi ada dua masalah lah, dua situasi. Jadi secara tuntas, anda tak saya jawab panjang berjala-jala. Nak jawab secara mudah, ada dua situasi. Situasi pertama, sekiranya darah berhenti pada hari ke-15 dan ke bawah. Situasi pertama ni, darah berhenti pada hari ke-15 dan ke bawah. Tu. Tu. Matematik simbol matematik ni. Ni 15 dan ke bawah. Kalau darah berhenti pada hari ke-15 dan ke bawah, maka semuanya jadi darah haid. Manakala jika darah pada hari ke-12 tu keluar dan berhenti pada hari yang ke-16 dan ke atas. Betul kan ni? Bolehlah kot. Malah kalau ada cikgu matematik sini kan. Pada hari ke-16 dan ke atas, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ikutlah. Maka darah yang kedua ni, ini adalah darah istihadah. Bila mana ni darah istihadah, maka dia perlu qada balik solat yang ditinggalkan pada hari ke-12, 13, 14, 15. Dan pada hari ke-16, bila dia kena start solat? Dia kena start solat bila mana masuk pada hari ke-16. Masuk sahaja hari ke-16, dia kena mandi wajib lah dan terus solat. Dan bersuci dengan tata cara bersuci orang istihadah. Macam mana tata cara suci orang istihadah? Tak sempat nak terangkan malam ni. Kecuali ada soalan kita boleh terangkan sikit-sikit. Nanti insya-Allah secara lebih detailnya kita akan terangkan dalam daurah nanti insya-Allah. Tu. Ini bulan pertama. Ini bulan pertama. Sekiranya berlaku lagi pada bulan kedua. Nak cakap Inggeris sikit sebab bunyi Korea tadi tu rasa semangat nak cakap Inggeris. The same thing return ataupun perkara yang sama berlaku the same thing happen in the next month. Tu. Benda sama berlaku pada bulan yang kedua, bulan seterusnya,
Darah mari sampai ke 7 hari ke-8, hari ke-8 darah berhenti. Kemudian darah keluar pula pada hari ke-12. Jadi bulan pertama itu dia tak semaya. Nah, sebab dia ingat darah tu darah haid. Tiba-tiba bukan darah haid, jadi darah istihadah. Bulan kedua, bila mana darah keluar pada hari ke-12, dia kena solat dah. Walaupun darah keluar, kena solat. Sebab apa kena solat? Sebab sudah berlaku adat kepadanya bahawasanya darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Nampak? Bulan lepas, darah hari ke-12 tu darah istihadah. Maka bulan ni, dia terus kena solat. Darah keluar, kena semaya. Ya, darah keluar, kena semaya. Macam mana nak tahu? Kena mengaji. Ada orang pelik. Macam mana keluar darah? Macam mana awak tahu? Darah tu adalah darah istihadah. Sebab saya belajar. Macam mana awak tahu darah ni bukan darah istihadah? Tanya dia pula. Macam mana awak tahu darah ni bukan darah istihadah? Saya tak tahu sebab saya tak belajar. Jadi bila mana kita belajar, kita tahu. Walaupun keluar darah, tapi itu darah istihadah. Awal-awal lagi kita tahu darah tersebut ada darah istihadah. Maka apa yang perlu kita buat? Kita boleh terus solat. Boleh terus solat. Sebab sudah beradat bulan lepas bahawasanya darah tersebut adalah darah istihadah. Maka perlu kita fahamlah bahaik nifas istihadah ni bukan semua keadaan tak keluar darah itu darah haid. Okey. Bukan semua keadaan tidak keluar darah suci. Bukan. Ada keadaan darah tak keluar tapi hukumnya adalah haid. Ada masalah gitu. Darah tak keluar darah tapi haram dia solat. Haram puasa. Haram serta Quran, haram baca Quran, haram semua yang diharam kata haid. Sebab hukumnya adalah hukum orang haid. Ada masalah gitu walaupun darah tak keluar. Nampak? Dan ada masalah darah keluar tapi hukumnya adalah hukum orang suci. Wajib sembahyang, wajib puasa. Tu. Jadi benda ni perlukan kepada kita belajar, perlukan kepada kita mendalami ilmu tentang haid, nifas dan juga istihadah. Adakah orang puas saja yang perlu mendalami? Orang puas wajib dah ni. Orang puas wajib belajar tentang perkara ni. Orang lelaki macam mana? Orang lelaki goyang kaki. Orang lelaki tak boleh belajar. Jangan. Orang lelaki wajib belajar. Orang lelaki yang macam mana wajib belajar? Orang lelaki yang nak kahwin. Kalau orang lelaki tu kata, tak apalah, hamba nak jadi seperti Imam An-Nawawi. Nak jadi seperti Imam Az-Zamakhsyari, Ibn Taymiyah. Nak jadi macam mereka-mereka ni. Sibawai, Imam Sibawai. Ni antara ulama uzab, ulama bujang. Mereka tak kahwin. Mereka tiada zuriat. Hamba nak jadi seperti Imam Nawawi, tak menikah. Maka tak wajib dia belajar. Boleh. Imam Nawawi tak menikah tapi alim. Imam Nawawi alim, ngaji. Alim, baik nifas dan juga istihadah ni. Jadi kalau tak nak kahwin, maka tak wajib untuk belajar lah. Kalau dah kahwin dah macam mana? Kena belajar. Kalau rasa macam tak sempat lah nak belajar, kena hantar anak dan juga isteri untuk belajar. Anak puan lah, terutama sekali anak perempuan, kena ajar untuk kena ajar untuk kena hantar untuk belajar. Hantar pergi ke pendengar daurah ke, join rakaman pengajian mana-mana ke, ataupun ada ustaz yang boleh ajar, pergi hantar ke ustaz tu. Kita pun belajar sekali lah. Kalau kita tak nak belajar pun, buat atas kereta, boleh juga. Yang penting tanggungjawab suami untuk ajar anak isteri. Bukan dia sendiri dia, tak semestinya dia sendiri kena ajar. Kalau dia hantar dah anak isteri dia, maka tertunai dah tanggungjawab dia. Nampak? Itulah tanggungjawab sebagai suami. Itu saja untuk soalan ni. Mungkin ada soalan seterusnya. Serah kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdullah Hussein dengan jawapan yang begitu dan begitu jelas lah yang kita dengar sebentar tadi. InsyaAllah saya kirakan soalan yang terakhir lah pada malam ini. InsyaAllah memandangkan masa tidak mengizinkan kita. Sekali lagi soalan daripada Ibn Ghazali ingin bertanya, Ustaz, jika seorang wanita haid 7 hari tapi bulan ini berhenti pada hari ke-5, adakah dia wajib mandi dan solat pada hari tersebut lah? Betul tak? Pada hari tersebut lah. Okey, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada yang bertanya. Haid biasa 7 hari, tapi hari ni bulan ni hari ke-5 tu dah berhenti dah. Apa yang perlu dia buat
Itu soalan dia. Baik, di sana ada perbahasan ulama, ada khilaf dalam kalangan ulama. Sebagai ulama mengatakan dia kena tunggu. Dia kena tunggu adat dia. Jadi kalau darah haid bertiawa, dia kena tunggu sampai hari ke-7. Kalau darah tak dapat mari lagi, barulah dia mandi dan juga solat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahawasanya bila mana darah berhenti, boleh terus untuk solat. Maksudnya mandilah, boleh mandi, boleh terus boleh untuk solat. Jadi boleh khilaf antara dua tu, dan khilaf ni adalah khilaf yang muktabar, boleh mengguna pakai mana-mana pandangan. Jadi itu secara tuntaslah jawapan yang dikemukakan. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam wa a'lam. Terima kasih sekali lagi ribuan dah saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Hussein kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Untuk berkaitan dengan daurah fiqh wanita ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui lanjut berkaitan dengan daurah berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah, bolehlah pergi dekat link yang kami letak ataupun kami pinkan komen dalam ruangan komen tersebut. Sebelum saya mengakhiri majlis kita pada malam ini, insya-Allah saya ingin memberikan satu bukan satu nasihat, pandangan peribadi saya sendirilah. Pandangan peribadi saya sendiri. Bagi saya lah kan, bagi saya pengalaman saya sendiri jugalah dalam belajar bab haid, nifas dan istihadah ni. Dalam kitab Sabilul Muhtadi ni masalah yang dikemukakan dalam kitab ni begitu terperinci. Ada setengah sekiranya sebab dalam masalah ni juga ada juga perbahasan ulama menceritakan berkaitan dengan darah, warna darah. Yang saya ingat, warna darah ada yang warna hitam ataupun warna hitam kemerah-merahan, ada juga ada yang warna kuning. Betul tak Ustaz? Kalau salah betulkan ya. Ada juga macam ulama bahas begitu detail berkaitan dengan darah ni. Jadi selaku kita lah, walaupun kita tengok benda ni tak penting. Kita tengok biasanya kalau orang perempuan lah, ni pengalaman saya sendiri kalau perempuan datang haid, biasa dia orang akan tanya pada mak dia. Biasanya dia tanya, ni bulan ni tanya bulan ni darah keluar keluar pada lama lah, macam 10 hari. Sebelum ni 8 hari. Macam mana biasa dia orang akan tanya umi mereka. Jadi alangkah baiknya kalaulah kita spend satu daripada masa kita ni untuk kita belajar berkaitan dengan daurah nifas dan istihadah, terutama perempuan, yang mana benda ni nak ataupun tak nak, benda ni berlaku pada semua wanita. Maksudnya keluar darah ni berlaku pada semua wanita. Jadi alangkah ruginya lah di pandangan saya lah, alangkah ruginya bagi wanita yang tidak tahu berkaitan dengan darah. Yang mana darah ni berkaitan dengan taharruh, berkaitan dengan taharruh seseorang perempuan. Jadi begitulah, kalau boleh kita spend satu masa, satu masa kita untuk kita belajar berkaitan dengan darah pada istihadah ni. Boleh belajar pada mana-mana pengajian lah, dekat masjid ke atau ada ustaz ke, ataupun kalau nak mudah pergi ke website kami, boleh daftar untuk menyertai daurah fiqh wanita ini. Jadi begitulah, saya sebelum saya mengakhiri majlis lah, saya ingin mengucapkan ribuan dan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi dan kepada Abdullah Hussein Ustaz Abdullah Hussein, sorry, dan semua penonton yang sudi bersama dengan kami
pada malam ini insya-Allah sekiranya ada masalah berkaitan dengan nak daftar daurah macam mana, bagi tak je dekat page kami, PM je kami, tak masalah, kami sedia membantu insya-Allah. Jadi satu lagi, kami juga ingin minta maaf lah sekiranya tersilap bahasa, terkasar bahasa. Kami juga minta maaf. Mungkin kami boleh ambil muhasabah insya-Allah pada kemudian hari. Jadi dengan ini di sebelum tu saya ingin tanya Ustaz Abdullah Hussein nak berikan kata-kata ke sebelum terakhir? Okey, kata-kata akhir dalam hidup kita ni, kita perlu tahu kewajipan kita selaku Muslim. Jadi selaku Muslim, kita kena tahu ada ilmu fardu ain yang perlu kita tahu dan ada ilmu fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib ala kulli ainin, wajib ke atas setiap individu. Jadi yang fardu ain ni wajib setiap individu, tidak terkecuali yang kecil ke yang besar, asalkan ada akil, baligh, salamatul hawas dan juga bulugh dakwah. Empat perkara ni disebut sebagai mukallaf. Bila mana mukallaf, maka wajib untuk dia belajar ilmu fardu ain. Manakala ilmu fardu kifayah, yang ini ada ahlinya. Nak mendalami tentang tauhid, ada ahlinya, ulama tauhid, ulama usuluddin. Nak mendalami tentang fiqh, hukum fiqh yang pelik-pelik tu, yang hebat-hebat, yang itu ada ulama fiqh. Ada asatizah kita yang infakkan diri mereka belajar tentang fiqh dan mereka bertanggungjawab sebarkan ilmu ni kepada masyarakat. Begitu juga dengan tasawuf, yang dalam-dalam, yang detail-detail, yang itu tu adalah ada ahlinya. Adapun kita orang awam, kita kena berusaha untuk melepaskan fardu ain yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Dari sudut taharahnya, dari sudut solatnya, dari sudut puasanya, hajinya, zakat dan sebagainya. Banyak lagi ilmu-ilmu fardu ain yang perlu kita belajar lagi dan lagi. Dan antara inisiatif yang baiklah di peringkat Darul Fatih yang menganjurkan daurah kita, daurah kitab Sabilah Muhtadi, Bahid Nifas dan juga Istiadah, adalah untuk sama-sama kita melepaskan tanggungjawab fardu ain yang mana Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan dan juga kesempatan kepada kita untuk terus belajar lagi dan lagi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Jadi biarlah kita ni tak buat apa saja. Kita nak jadi cikgu ke, nak jadi peguam ke, nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi pemimpin dan sebagainya. Kita jadilah apa sahaja, tapi kita kena luangkan sedikit masa, paling kurang setiap 3 hari sekali ada majlis ilmu yang kita ikuti. Paling kurang 3 hari sekali deh. Kenapa 3 hari sekali? Sebab kata ulama, dalam masa 3 hari, jika hati tersebut, hati seorang tu, jika dia tidak mendengar tazkirah dalam masa 3 hari, maka hatinya akan jadi gelap. Payah nak terima nasihat. Kenapa payah nak terima nasihat? Sebab hati jarang diketuk. Orang jarang ketuk hati dia. Bila mana orang jarang ketuk hati dia, maka sekali orang ketuk, dia melantung balik. Orang ketuk, dia lawan balik hati dia tu. Tapi hati yang sentiasa diketuk, yang sentiasa diberi nasihat, mudah untuk mendengar nasihat, mudah untuk menerima teguran. Jadi penting untuk kita belajar, paling kurang 3 hari sekali. Paling kurang tu, paling lemah 3 hari sekali. Kalau boleh setiap hari, Masya Allah, Tabarakallah, ni yang terbaik lah. Ada sekali setiap hari, ada masa sikit 15 minit ke, setengah jam ke, sejam, kita ambil masa untuk kita belajar tentang ilmu agama. Ini satu-satu benda yang penting. Lama dah kita duduk dengan dunia ni. Dunia tidak pernah bagi ketenangan kepada kita. Tapi yang bagi ketenangan kepada kita adalah bila mana kita berfikir tentang akhirat. Kita fikirkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikirkan bagaimana iman kita, bagaimana takwa kita. Kalau nak jadi orang yang mulia, kena jadi orang yang bertakwa. Dan kalau nak jadi orang yang tinggi, maka jadilah orang yang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In akramakum indallahi atqakum. Jadi semoga
kita semua diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk kita terus belajar lagi dan lagi insya-Allah. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serah kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Hussein kerana memberikan satu masa dan tenaga pada malam ini. Jadi akhir kalam daripada saya, marilah sama-sama kita mengakhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.